Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pengurusi majlis, tak lupa kepada pengarah kolej dan juga kepada ustaz-ustaz, mungkin pensyarah-pensyarah, dan tak lupa kepada adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan inayahnya dapat kita berhimpun dalam masjid ini. Maka marilah sama-sama kita niat beristikah dalam masjid. Mudah-mudahan kita duduk dalam masjid ini dalam dapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, kita berada dalam bulan puasa, iaitu puasa yang ke-26 hari, dan tak lama lagi, dari 4 hari lagi ke 5 hari, insya-Allah kita akan dapat merayakan hari raya Aidilfitri dengan jayanya, insya-Allah. Mau tak mau, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Kita suka atau tak suka, Ramadan tetap pergi. Kata orang-orang tua-tua kita, dia kata apa? Ramadan ni upama ais, dia kata. Ais, adik ambil ais tu hang nak ke tak suka ke, hantarlah cawan dia habis. Jadi ais. Begitulah Ramadan kita. Kita nak buat amal ibadat dalam bulan Ramadan ni seperti mana kita nak buat 11 bulan yang lalu, tak akan sama. Sebab apa? Bulan Ramadan ni adalah bulan pergandaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan beri pada kita. Banyak amalan kita bulan ini diganda lebih pada 700 ganjaran yang Allah akan bagi. Kalau dulu bulan biasa adik-adik baca Quran dekat dapat satu ayat, satu huruf yang kita baca dapat 10 ganjaran. Tapi apabila mai puasa, Allah akan bagi daripada 10 tadi akan jadi 100, malah jadi 500, malah jadi 700 ganjaran yang Allah bagi. Besar nilai dia, tak sama. Sebab tu dalam puasa ni orang ramai baca Quran. Nampak tak? Bulan biasa dah tak ada. Kalau dekat masjid ni kita boleh tengok orang buat tadarus Quran. Kalau hari biasa, orang tak akan buat Quran. Setengah saja yang akan baca Quran. Sebab apa? Orang nak mengejar pahala. Nampak tak? Bulan puasa ni juga adik-adik, orang nak buat baik. Nak buat baik macam mana? Kau tengok adik-adik bulan puasa. Orang yang tak apa nak pakai tudung pun bulan puasa dia pakai tudung. Nampak tak? Dia cekuk lah kat mana pun, walau nampak urat rambut sikit pun dia tekan akan pakai. Orang tanya pasal apa? Pasal dia puasa. Ada orang dia pakai kain singkat-singkat, mai bulan puasa dia jerat sikit. Dia lapang sikit kain dia, walaupun nampak betih dia. Nampak apa? Nampaknya bulan puasa tu ada baik. Sebab apa semua orang nak jadi baik bulan puasa? Bulan puasa orang boleh jadi baik sebab kata Nabi SAW, syaitan itu akan ditambat. Nampak tak? Bila ditambat, kita semua manusia bekerja untuk nak jadi baik, nak buat baik. Sebab tu kita semua bakat baik. Mai semayang berjemaah, kau tengok kita ada. Sebab bulan puasa ni satu bulan yang tak ada pada umat lain. Dia ada pada Nabi Muhammad SAW. Umat dia saja yang ada bulan Ramadan. Sebab tu Nabi Musa nak minta jadi umat SAW. Sebab kelebihan-kelebihan yang kita nak dapat tu. Dia tak ada dapat macam tu. Kita dapat. Buat sikit dapat banyak. Mereka dulu kena buat banyak. Nampak tak? Sebab tu kalau kita kata semayang sendiri, semayang tengok, Allah nak bagi kat kita mana dapat. Semayang sunat dapat pahala wajib. Yang wajib berganda-ganda lagi. Semayang sunat saja. Kalau hari biasa kita semayang sunat malah mayat qabliyah ke ba'diyah ke mayat tahiyatul masjid, ya kita main-main masuk masjid kan. Dapat macam mana? Sebab tu dalam bulan puasa ni kita kena ganda. Sebab apa? Sebab kalau kita dalam bulan puasa ni kita hidup sama dengan bulan lepas, bila kita keluar saja bulan Ramadan esok, kepatutnya kita dapat kejayaan. Tapi kejayaan tu kita tak akan dapat. Sebab apa? Amalan yang kita buat sini tak kekal, tak boleh nak praktik untuk dibawa keluar sana. Nampak tak? Kalau biasa kita tak ada penambahan. Kalau sunat kita semayang, kalau semayang tarawih sendiri adik-adik bayang, bulan puasa 20 rakaat kita boleh buat, 8 rakaat kita boleh buat tarawih. Tapi bulan biasa nak sembayang 1 witir pun kita tak boleh. Nampak tak? Ni kita nak bangun malam ni bangun malam. Sekarang ni 10 malam terakhir. Lah nak dapat Lailatul Qadar orang pergi. Sebab Lailatul Qadar ni yang kita nak kerja bukan daripada 10 malam terakhir tu. Praktik kita daripada awal. Adik-adik belajar. Mana ada adik-adik belajar akhir tahun? Tak ada. Kalau ustaz mengaji dulu pun mesti daripada awal. Masuk sem pertama kita dah berusaha untuk nak dapat jaya. Nampak tak?
Tak ada orang masuk SEM 5, tak akan boleh masuk sebab tak lulus awal lagi. Begitu dengan puasa kita. Sebab tu Allah bagi 3 peringkat pada kita. Yang pertamanya puasa awam, yang kedua puasa khusus, yang ketiga khusus. Nampak tak? Beza tak? Tingkat dia. Tingkat ni dia nak bagi apa? Kalau peringkat pertama, Allah nak bagi rahmat kepada kita. Rahmatnya orang pakai main kenjah pemain masjid. Berkembahnya orang menjaga mencari rezeki. Rahmat Allah turun. Bertimpa-timpa. Mai pasal yang kedua Allah nak bagi maghfirah, keampunan. Tapi berapa orang boleh dapat maghfirah? Tengok sekarang masjid dan surau. Adik-adik belajar mungkin dia detail kena terpaksa mai. Tapi kalau ustaz sendiri yang jaga masjid, ya Allah, orang dah makin tak ada dah 3.5 dah. Nampak tak? Semalam ustaz bertugas kat masjid semalam. Tugas kat masjid. Dah nampak tengok-tengok. Dia selalu duduk tengok ke depan lah. Sajalah nak tengok ke belakang sekali. Asyik duduk tengok. Nak tengok anak buah ni duduk tak mana. Tengok-tengok dah cerai dah. Tinggal beberapa kerat dah. Tu baru pasal yang dah masuk pasal ketiga dah ni. Pasal ketiga kita nak kerja lah tu kada. Orang ramai yang pergi kerja Lailatul Qadar. Tu dah dekat Sungai Petani ada Qadar kan. Lailatul Qadar pakat pergi beli belah, beli shopping dan sebagainya. Benda-benda ni yang kita nak buat. Bila kita duduk dalam bulan ni kita tak sama, tak boleh nak cari lebih pada tu, kita tak akan dapat yang kita nak cari sebelah bulan nanti. Sebab masa tu iblis syaitan dah tak kena tambat. Ni kita dah iblis syaitan ni tambat, tapi nafsu kita, nafsu yang ada. Tapi adik-adik yang dihormati Allah Subhanahu Taala, sebab tu dalam masa yang singkat ni ustaz nak bagi tip lah kepada adik-adik. Yang pertamanya, sebenarnya puasa ni adik buat sembahyang jemaah. Nampak tak? Sembahyang jemaah ni kalau adik paitip bulan puasa 30 hari, insya-Allah dia akan jadi seperti dengan kita. Kata orang istiqamah. Sebab istiqamah ni payah adik-adik. Kalau ustaz sendiri pun diajak umur 9 tahun nak tinggal sembahyang jemaah ni. 9 tahun adik-adik bayang. 9 tahun. 9 tahun dah ajak dah sembahyang jemaah. Jalan kaki satu batu pergi sembahyang kat masjid. Satu batu tanah merah adik-adik. Tahun berapa? 70-an tu. Nampak tak? Tahun 70-an. Jalan kaki. Masa tu elektrik pun mana ada masjid. So, pakai Gosling. Orang pelita tak pelita Gosling? Gosling tak Gosling? Gosling pun tak tahu. Nampak tak? Pakai Gosling jalan sepatu. Nak kekal. Bila kita hidup sampai besar, masjid kita takkan tinggal. Nampak tak? Pasal apa? Kita praktik. Itulah amalan kita yang kita buat ni adik-adik. Sembahyang kita. Kalau sembahyang kita tak ada ilmu tadi, dia ditambahkan oleh tadi puan kita tadi. Dia kata apa tadi? Ilmu. Sebab memang Allah dah abangkan kita. Dalam Quran dia sebut dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yastawil ladzina la ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Tak sama adik-adik. Adik nak main sini mesti orang yang cemerlang. Nampak tak? Takkan orang biasa main sini. Mana dia belajar? Sem tamu ada sem kat sini. Ada sem ustaz. Dia pakai sem tak? Sem tu yang tamu pun dia fail lah. Nampak tak? Nak buat assignment macam mana dia tak tahu. Nampak tak? Artinya orang yang cemerlang. Tapi kita hidup ni bukan cemerlang untuk dunia saja adik. Yang kita nak cari ni biar kita cemerlang di dunia, mata kita nak cemerlang di akhirat. Sebab hidup dunia ni sementara saja. Nabi kita pun wafat. Tak mungkin nak kekal kita. Dah, kita akan pi. Ustaz sendiri yang umur ni duduk depan ni 56 dah. Kalau umur ustaz ni sama dengan Nabi ke dah? Sama Nabi 63. Tak lama dah, 7 tahun lah untuk meninggal dunia ni. Jadi bakal apa yang ustaz nak buat? Kurang-kurang ada ilmu. Talibul ilmi fardhu minal muslimi wal muslimat. Untuk ilmu itu dah fardu bagi lelaki dan perempuan. Bali wala ayah sampai kamu walaupun satu ayat. Jadi ustaz sampai satu ayat pada adik-adik. Jadi praktis sembahyang jemaah. Tak kisah apa bidang adik. Semua wajib. Sebut ilmu ni wajib. Saya belajar accountant. Tak wajib? Wajib. Sebab dia bank. Dia ada Islamic banking. Nampak tak? Kita nak belajar bab engineer. Nampak tak? Bab kapal terbang. Ustaz biasa duduk kerja dengan kapal terbang. Nampak tak? Dengan helikopter. Dengan beratin. Kapal besar-besar tu. Pernah duduk di situ dulu. Nampak tak? Islamic. Tapi asas kita ilmu. Bila agama ada tak mana pun tak apa. Nampak tak? Esok bila kita tak ada asas agama adik-adik, satu penyakit kita kerja hebat, kerja banking, kerja apa, tapi kita dah lupa kepada Tuhan. Sebab apa? Kita gaji besar, apa semua besar, kita dah lupa kepada Tuhan. Sebab tu kita kena sembahyang jemaah. Adik sembahyang jemaah. Yang keduanya, baca Quran. Quran ni tak boleh tinggal adik-adik. Kita tinggal 3 kali saja Quran, 3 hari kita tak baca dia. Dia tak sebati dengan kita. Sebab tu baca Quran ni kena istiqamah walaupun sikit sehari. Walaupun sikit. Ustaz
macam ustaz sendiri pun hari mesti baca walaupun sikit. Bila jadi kebiasaan tak baca rasa rindu. Bila ada perasaan rindu itulah kita nak. Buat ibadat ni bila ada rindu, kita tinggal rasa Allah aku menyesainya. Tu ada roh pada kita. Tapi kalau kita tak tengok Quran sebulan kita tak rasa, hati kita dah kering. Sebab dia ni penyuluh pada kita. Al-Quran ni dia akan suluh kita di dalam kubur sana. Sebab tempat kita esok ada tempat yang gelap, tempat yang nak ada cerah pada dia. Tu yang orang kata dalam kubur pasal apa? Dah ada gelap, ada cerah. Cerahnya bila satu cahaya datang kepada kita. Bila datang dia tanya, aku duduk gelap ni pasal apa? Aku dapat cerah yang terang-terang. Mai daripada jauh aku nampak yang seluas mata memandang. Seluas mata memandang sebab apa? Cahaya Al-Quran tu mai pada kita. Dia akan jadi syafaat pada kita. Anak-anak yang habis pula untung pula. Boleh mensyafaatkan ke habis 10 orang. Nampak tak? Tu yang untung orang hafal Quran. Kita tak dapat Quran pun tak apalah. Hari-hari baca Qul-Huwallah 3 kali. 3 kali pun tak nak baca. Nampak tak? Umpama kita baca khatam satu Quran. Boleh kita buat? Boleh tak? Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Padahal benda yang simple saja. Tu pun tak boleh. Seterusnya adik-adik yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat kan? Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni benda-benda sunat yang kita dok buat ni. Buat bagi stay, bagi kekal. Bila kita kekal, kita buat, lepas tu ba'diyah, qabliyah, ba'diyah kita dok rajin buat. Kita buat semua ni, dia akan pergi ke bulan besok esok, kita akan jadi sebati dengan kita akan buat. Bila orang tengok kita rasa habis saja azan kita ni. Nampak tak? Ni orang azan pun kita tak hormat. Nampak tak? Bulan puasa dah ajak kita. Waktu cukup penting pada kita. Sebab tu dia ajak waktu puasa. Puasa ni waktu. Tak waktu macam mana? Lagi orang tak bang tak boleh buka. Dia ajak masa kita. Macam itulah kita hidup dia ada masa dia. Ni masa belajar, ini masa main, ini masa kita main TikTok, ini masa kita main Facebook, ini masa kita main WhatsApp. Ni kita main WhatsApp sampai WhatsApp. Nampak tak? Sampai Quran tak ada nak tengok. Ni puasa berapa lama dah ni? Berapa kali khatam Quran dah? Nampak tak? Khatam lagi. Quran pun tak benar, apa tak benar. Nampak tak? Kita jauh dah dik. Saya muda lagi. Tak mesti muda tak mati. Berapa ramai orang yang mati. Dia naik motor dia balik, dia mati. Dia naik kereta, dia mati. Kan adik tak pernah baca yang Perak pelajar mesti tu. Nampak tak? Uzur ke apa tu? Hak mesti tu. Dia balik, depa balik cuti. 4 orang mati. Nampak tak? Tak mesti. Sebab tu kita kena berjaga. Dengan umur kita ni tak boleh semesti tak mati. Sebab kita duk yakin kata umur kita panjang lagi, baru muda-muda. Tak payah adik-adik. Yakinlah umur kita ni ketuan Allah. Umur kita bukan makin panjang, sebenarnya makin singkat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa ni bulan puasa ni dah berapa ramai kita kena sembahyang tarawih. Nampak tak? Tarawih walaupun sunat. Kita nampak benda tu sunat nah, tapi tak ada bulan lain. Kalau ada bulan lain senang. Ni habis bulan puasa ni. Abang kat ayah ni nak pergi mana? Aku nak ayah cek nak pergi tarawih. Pada nak pergi tarawih kat Anglah lepas tu. Ni tarawih ni. Tak boleh buat 20, buat 8. Buat juga. Buat sekadar yang mampu kita buat. Mai. Baik lelaki, baik perempuan. Hak perempuan nak sembahyang kat rumah pun tak apa. Nak sembahyang kat bilik pun tak ada masalah. Hak lelaki mai dalam masjid. Mai masjid. Hak perempuan tak apa, dia nak mai. Tak mau mai sudah. Dia boleh. Dia pahala dia besar di dalam bilik. Nampak tak? Kalau dia mai, kalau orang kahwin dia izin suami lah. Kalau tak ada suami tak izin, dia tak boleh pergi. Nampak tak? Walaupun sembahyang tu sembahyang tarawih, sembahyang sunat saja. Kena buat juga. Banyakkan ni bulan puasa ni dia. Banyakkan berzikir kepada Allah SWT. Zikir apa yang kita nak buat? La ilaha illallah pun boleh, selawat pada Nabi. Buatlah apa yang baik pada kita. Banyakkan istighfar, banyak dengan dosa-dosa kita. Nampak tak? Memanglah kita rasa baru 3 tahun ustaz, lepas balik baru umur 18, baru 3 tahun rasa susah. Dosa bukan benda yang ringan. Dosa adalah benda yang berat. Sebab tu pahala nampak besar, tapi main dosa satu hilang habis. Nampak tak? Sebab sekali kita buat dosa, dia akan menenggelamkan habis pahala kita. Tu yang kita tak nak, adik-adik jaga betul Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita nak ni, kita nak berjaya dalam bulan Ramadan ni, kita kena ikut dia punya ni. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni tip untuk orang kerugian bagi orang yang berpuasa ni. Yang pertama dia begini. Yang pertama, adik-adik jangan lupa, dia last dah sepatutnya kena camah lagi awal tu. 1 bulan puasa tu. Bersahur. Nampak tak? Orang muda, anak ustaz sendiri pun sama Anak ustaz pun kalau gerak berpuas nak bangun, kadang-kadang kena jeruh ayak dululah. Tahu jeruh? Jeruh tahu tak? Ni orang Kuala Lumpur ni tak faham. Jeruh.
Ni apa? Orang panggil apa? Kuala Lumpur? Simbah. Simbah hayak. Nampak tak? Simbah hayak. Nak bagi bingung sebab apa? Dalam sahur tu ada keberkatan. Keberkatan tu yang kita nak ambil, adik-adik. Hidup ni perlu berkat. Orang yang berkat hidup dia, gaji besar, kalau tak berkat, habis. Tapi walaupun gaji dia kecil, kerja biasa saja, kalau hidup berkat, hebat tuan-tuan. Hebat adik-adik. Nampak tak? Kita tengok orang gaji besar. Ni gaji besar, gaji 7-8 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Tapi Mekah tak boleh pergi. Nampak tak? Mekah tak boleh pergi nak buat haji, nak buat umrah pun tak boleh lagi. Ni umur dah berapa dah, tak boleh buat. Ni bukan orang sini lah, tapi orang sini lah. Tapi orang sini lah nak cerita. Okey lah? Tak boleh pergi. Renovate rumah 100 ribu, beli kereta 200 ribu. Tu dia, nampak tak? Tapi kalau hak Allah, hak 8 ribu, 7 ribu, dia tak boleh pergi. Nampak tak? Nampak? Tu berat. Berat. Kita tak belah lah. Sebab tu orang yang hebat ni, bulan puasa ni, dia pergi puasa di Mekah. Pahala besar, 100 ribu. Bayang 100 ribu kali dengan hak 700 ni, berapa juta sekali dia buat amalan, dapat berjuta. Nampak tak? Sebab ustaz kata macam sebab apa? Ustaz pernah pergi puasa di sana sebulan. Puasa di Mekah dia sebulan. Sebab ustaz duduk lama jugalah, 6 bulan ustaz duduk sana dulu. Nampak tak? Bila duduk ni kita rasa, ya Allah, orang manusia ni, tambahlah ni 10 malam terakhir ni, kalau nak pergi duduk kat kawasan Kaabah ni, sebelum Zuhur tu kena pergi dah. Tak boleh balik mana dah, duduk situ kan. Kalau nak rasa lah. Tak apa tak? Kalau ini ustaz tak boleh kencing lah. Nak kencing kena tak tu, bagi kat tu Arab tu. Kata-kata, mana? Hari dia pegang lah kain serban tu, kena buat kain serban. Tak situ. Nampak tak? Sebab orang nak berebut. Kita sini tak ada. Sini Allah ni Tok Bilal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Bang, tu pun tak makan lagi. Aku ni tak berapa dah nak buka puasa. Sunnah ni kena awal. Bang tu makan terus. Jangan duk tunggu-tunggu lagi. Kita dah duk cari sana, duk cari sini. Sebab kita tak bersedia. Sedangkan berpuasa ni adik-adik, dia ada formula dia. 5 minit sebelum nak buka tu kita kena duduk depan makan. Yang pertama apa yang perlu kita buat? Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Lepas tu awak nak buat apa lagi? Minta apa lagi? Nak minta apa? Nak minta doa, minta Rabbana 3 kali, minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu apa? Kita nak jaya di dunia dan akhirat. Hidup kita ni hak dunia, nak akhirat nak, kita minta ke dia. Lepas tu kita buat apa lagi adik? Minta tu. Minta nak masuk syurga Allah. Nampak tak? Yang kita dah baca, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min saqaqi wan nar tu. Yang kita baca doa tu. Yang kita baca lepas sembahyang tarawih tu. Lepas sembahyang lagi dia akan ada doa yang rakaat yang keempat yang tu. Nampak tak? Kita minta tu 3 kali syurga, 3 kali neraka. Yang tu kita duduk, baru kita baca doa sikit sebelum nak buka tu. Nampak tak? Jangan lepas orang bang pun baru kita kalau baca doa. Kena pula hak yang kita makan ni, dia jenis baca doa panjang. Lagi marah. Nampak tak? Kita nak makan, dia duduk beri nak hari Allah salina lah, Allah selamat pidi dah. Apa? Biar dia baca doa, kita telan dulu. Nampak tak? Jadi kita kena ni. Biar kita duduk tu dengan makan. Lepas tu kalau ada masa dalam seminit tu, kita muhasabah. Muhasabah macam mana? Ya Allah, hari ni aku ada makan di depan aku. Ni mak aku ni, aku duduk jauh. Mak aku ni, mungkinlah sini ada orang kaya, ada orang yang susah. Dia kata, mak aku ni makan apa hari ni? Apa fikir tengok. Nampak tak? Mak aku makan apa hari ni? Aku hari ni makan ikan sedap ni. Mak aku ni tak tahu makan apa. Muhasabah. Orang susah macam mana? Tu yang main muhasabah. Tahu tak? Bila muhasabah tu, dia suruh dia bayar zakat tu. Nampak tak? Zakat fitrah kita bayar. Zakat segala yang kita kerja ni kita bayar. Nampak tak? Kita tak lupa. Bila kita kerja esok, bila kita tahu orang susah, kita kerja gaji besar, kita bagi zakat. Banyak zakat yang kita kena bayar adik-adik kalau kita dah tahu esok. Yang pertamanya zakat pendapatan. Kita bagi. Potong gaji. Biar potong gaji. Macam ustaz potong gaji. Nampak tak? Ada lebihan dalam bank lagi. Ada lagi zakat. Zakat apa? Simpanan. Bagi lagi. Nampak tak? Aset lebih bagi, Allah akan bagi kat kita. Allah limpah kurnia pada ustaz. Nampak tak? Allah bagi adik-adik kalau percaya. Ustaz duk buat ni, dia akan bagi ni. Nampak tak? Kalau kerisi wajib dia tak ni. Dia akan bagi kepada kita. Adik-adik yang semua Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, orang yang paling rugi ni, yang Ustaz nak cerita tadi. Yang keduanya, orang yang paling rugi, masa dia duduk depan makan tu, dia tak berdoa. Nampak tak? Tak berdoa langsung. Bismillah pun tak ada. Buka puasa. Jangan ada.
Pak telan tu nampak tak? Tu tak apa kalau hak jenis duduk lambung. Bunyi pak terus masuk dalam mulut, buah ke rumah. Nampak tak? Jangan dia buat panggil macam tu. Berdoa dulu. Minta. Tak ada komen pun bacalah Allah membarik nabi barzaqtana. Nah Allah maqsumna wa bikamana tu payah. Kan kita bukan jenis mengapai. Ataupun tu ya Allah rezekikan aku hari ini, aku bersyukur padamu. Tak apa. Bahasa Melayu boleh. Kita faham. Kalau baca Arab tak faham pun nak jadi apa? Kita tak tahu apa yang kita minta. Seterusnya menghabiskan waktu pagi dan petang dengan tidur. Kerja tidur tidur dah berbaring lah, ataupun main WhatsApp dan sebagainya, tak kira lah. Rugi kita bulan puasa ni, sebab dia tak akan main lagi pada kita. Kita tak tahu lagi kita nak boleh tempuh bulan puasa ni. Umur kita ada ni, amal kau duk minta. Sebab tu kita daripada awal-awal bulan Rajab tu, sebelum masuk bulan Rajab, kita kata doa apa? Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkat aku bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampai aku bulan Ramadan. Bila sampai, pasal apa kita tak boleh berhenti? Kita yang minta. Kita yang minta. Tiba Allah bagi umur kita panjang, kita boleh berRamadan, kita buat hal kita. Bunyi pun aku muda lagi. Tak ada muda-muda adik, Allah akan kira. Pahala dia dah kira. Kita tak buat lah, kita rugi. Sebab apa? Inilah ketika kita masa muda. Apa yang kita buat masa muda kita akan jadi masa tua kita. Masa tua kita tak larat adik, esok dia akan bantu kita. Kita dulu kuat, rajin sembahyang sunat, rajin baca Quran, kelabu mata, tak boleh nak nampak. Oleh kerana adik-adik baca dulu rajin, tiba-tiba sampai tua tak larat, pahala adik akan mengalir. Tapi kalau kita muda ni, masa kita umur 40-50 kita tak buat, tiba-tiba tua kita tak buat, habis rugi kita. Tak ada amalan main kat kita. Rugi. Kita nak biar kita buat, tapi kekal esok pahala terus berjalan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, seterusnya meninggalkan hari-hari Ramadan ni tanpa bersedekah. Bersedekah. Tak tahulah adik-adik ni. Adik-adik, walaupun adik-adik seorang pelajar, bulan puasa ni kita tak ada belanja. Nampak tak? Ayah bagi duit. Ustaz ada pergi satu mahad tapis. Pergi mahad tapis. Mahad tapis ni, ayah mereka bagi duit dah. Bagi duit RM50 lah, kita contoh RM50. Dia untuk RM20 tu dia bubuh kat tabung. Tapi tak bubuh lah sehari. Biar malaikat duk catat nama bulan puasa ni. Buh RM5, buh RM1, biar hari. Jangan buh 20 tu. Nampak tak? Hari tu lah dia catat. Biar dia hari-hari catat. Bagi. Sebab apa? Kita tak belanja. Ayah bagi. Jangan pula ayah tak bagi, minta kat dia. Nak lain kali puasa tahun depan, kalau kita duduk di universiti, ayah walaupun puasa kena bagi juga pahala. Sebab apa kita nak buat pahala? Untungnya pahala tu sebab apa? Kita bagi RM1, kita dapat 700. Nampak tak? 700 bukan untuk kita saja, untuk ayah kita. Yang dia bagi kat kita memang tanggungjawab dia bagi naskah kat anak. Nampak tak? Ustaz pun ada anak. Anak ustaz duk mengaji di Arau. Tengah duk buat diploma. Yang perempuan tu. Nampak tak? Yang dia tengah duk buat. Sama juga. Bukan ustaz praktik ni tak bagi korang. Ni anak ustaz tadi dia minta, abah nak duit. Ustaz bein terus. Ni nak balik lagi 2 hari. Dia kata nak bagi. Tak apa. Ustaz bagi. Sebab apa? Sambil-sambil dia boleh. Dah kita hajar dah. Hajar. Bubuhlah tabung surau hang. Bubuhlah tabung surau hang. Macam tu. Jadi dia akan bubuh. Nampak tak? Kita tak belanja banyak. Ambil kesempatan bulan puasa. Sebab apa? Kita nak ganjaran. Bulan besar kurang lah. Bulan ni kita nak kerja sebab kita tak makan. Bulan besar tak dan lah. Nak top up kita lagi, dengan nak makan lagi, dengan apa tengah hari petang kan? Belanja kita banyak. Ni bulan puasa kita boleh save makan. Okay, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kurgan lagi pada orang bulan puasa ni juga. Hadiah tip lah daripada tadi juga, baca Quran. Bacalah walaupun sikit adik-adik Quran. Biarlah ni lagi tinggal 4 hari ni, biarlah sampai yang tak baca lagi bagilah habis jujur. Tak boleh Ustaz, saya ni jenis mangkak. Mangkak. Tak mangkak malah. Tak mangkak. Payah juga orang kumpul ni. Mangkak ni dia macam tak tahu lah. Tak tahu. Nak baca Quran tu dia nampak huruf kita kata alif lah. Alif tu macam A lah, sebab dia baca jenis Melayu. Alif tu A. B ba. Dia kata ba. Tu sebab tu dia baca Quran. Kalau baca Melayu kata tak jadi. Nampak tak? Ambil. Tengok pada papalah. Adik dah malah tak tahu nak buka muka depan. Tengok tinggal lain. Esok tengok pula. Tengok Quran Musab ni dapat pahala adik-adik. Pada nak bagi ke kita bulan puasa ni. Nampak tak? Buat. Ni jam pukul berapa? Jam pukul berapa? Pasal ustaz tak boleh nak fokus dengan ceramah ni sebab masa tu. Jadi ustaz jangan nak tengok ni lah kan. Okey, seterusnya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, marilah kita bulan-bulan puasa ni kita dapatkan kita dapat apa?
kita dapat CJ mula-mula tu. Fasa pertama kita dapat CJ. Fasa kedua kita dapat diploma. Fasa ketiga kita dapat ijazah. Nampak tak? Yang pertamanya rahmah. Rahmah tu kita CJ. Keampunan kita dapat diploma. Habis diploma, kita sambung ijazah. Ijazah ni macam kita dapat fasa yang ketiga. Sebab apa? Keampunan, uskuminan nar, kebebasan daripada api neraka. Ijazah lah. Adik kalau kita dapat ngaji, yang paling pokok kita adalah ijazah. Pergi masa hari kombo lah, seronoknya kan. Ustaz dulu pun macam tu lah adik-adik. Ustaz mengaji bukan masa muda. Ustaz mengaji masa umur 40 lebih. Nampak tak? Pergi kombo, Allah seronok, anak-anak ada dengan isteri ada seronok, kombo. Naik atas petah dekat PWPC, buat kat WPC. Naik ni, no kombo. Allah rasa bahagia kan. Ni kita bersama lah. Esok Tuhan nak bagi macam ni lah kita. Dia bagi kita masuk dalam syurga. Dah bebas neraka, masuk syurga. Kita disambut oleh bidadari. Hak lelaki pula bidadara. Ra semua belakang. Nampak tak? Adakah bidadara? Tak sebut lah. Bidadari. Hak depa special lah. Perempuan. Nampak tak? Dia adalah pelayan-pelayan istimewa. Nampak tak kita nak macam tu? Bila kita nak jaya adik-adik, apa yang ustaz bagi tahu tadi, kita buatlah. Bulan puasa ni yang tinggal dalam 3-4 hari ni. Malam ni adalah malam 27 adik-adik. Malam 27 ni adalah malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kita nak cari Lailatul Qadar malam ni. Jadi adik-adik main lah. Main masjid, main ni. Malam ni duduk dalam ni, puasa ni. InsyaAllah. Tengok cuaca tadi, walaupun panas, tapi hujan adik-adik. Ustaz main tadi, memang hujan tadi. Kat Gurun tadi sampai ke Gurun lah. Daripada Gurun sampai Gua Cepedak, hujan. Nampak tak? Walaupun panas, tiba-tiba hujan dalam panas. Ada tanda-tanda adik. Ada tanda-tanda yang Tuhan nak bagi pada dia bagi tanda. Dia sejuk. Pagi tadi pun nampak ada kabus. Kat belah Sungai Petani lah. Belah sini kita tak tahu. Dia nak turun nanti. Jadi bila ada, kita ambil kesempatan malam 7 malam ganjil ni. Sebab kata Nabi, malam ganjil lah kamu cari. Sebab kita tak akan sama dengan Nabi SAW. Belum semalam malam terakhir, dia dah duduk istikah lah. Dia tinggi lah. Anak Syria dia tinggal lah. Nampak tak? Kita tak ada. Duduk dalam rumah kurang apa tak pergi. Kita balik lah tengok ayah kita, mak kita. Sama tak? Nampak tak? Okey. Jadi masa ni cukup tu. Masa hari nak ambil makan semua. Jadi tak ada. Jadi lain kali lah. Ada masa kita akan bertemu ni. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang lemah itu daripada ustaz sendirilah. Ustaz sendiri. Walaupun taklah banyak mana, ustaz mendoakan adik-adik semua akan mendapat kejayaan. Kejayaan mana? Kejayaan di dunia dan akhirat. Selalulah berdoa. Berdoa pada Allah. Kita ni hamba yang lemah. Bila kita lemah, kita nak mengadu kepada Allah. Ngadulah waktu kita. Waktu yang paling mustajab adalah kita sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Ambil masa sujud tu biar lama. Kita niat dalam hati kita dengan lepas pula, ya Allah ampun dosa, batal sembahyang. Jadi kita niat dalam hati apa yang kita nak dalam hidup dunia ni. InsyaAllah Allah akan berkenan kepada kita. InsyaAllah kita akan temu dalam masa dan ketika dan masa ni. Jadi insyaAllah kita akan berbuka bersama-sama di sini. Jadi saya tutup majlis kita dengan sedikit doa. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatin 'abda wa shifaiha wa nuri absar wa dhiyaiha wa ala alihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Allahumma innaha ghafurun karim tuhibbu fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'afina fi badadina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Qarfallahu lana wal khum rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'alimna minhuma jahina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujatan ya rabb
rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Allahumma zid rahmata wa maghfirata wa barakata ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya biha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Azmi bin Muhammad atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Mari dengan berbesar hati berjemput Ustaz Muhammad Zulfiqar bin Muhammad Zakaria untuk menyampaikan sederhana kepada Tuan Haji Azmi.